Didik TV KPM. Saya terus pergi kepada subtopik perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Maksudnya setiap kuasa barat ni ada strategi tertentu, ada pendekatan tersendiri untuk menguasai negara kita. Tidak sama antara satu sama lain. Okey. Kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Dia ada strategi berdiplomasi dan ada yang bersifat agresif. Okey, misalnya, sebagai contoh ya, Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Ni contohnya ni, strategi menyerang ni. Ni replikannya saya bawa. Kenapa ni askar-askar ni jatuh maksudnya dah terkorban. Ni simbolik kepada strategi tersebut. Wow, kalau saya dan tahu seterusnya, ya, Mira. Silakan cikgu. Okey, Belanda menggunakan strategi serangan fizikal, perjanjian dan pakatan untuk mendapatkan wilayah dan jajahan. Itu strategi yang digunakan oleh Belanda. Serangan fizikal, perjanjian dan juga pakatan kuasa barat. Dia berpakat dengan kuasa barat yang lain untuk mendapatkan tanah jajahan atau menguasai negara kita. Okey. British pula menggunakan strategi bersifat diplomasi. Dia gunakan strategi berdiplomasi tetapi berdasarkan isu dan faktor setempat. Okey. Saya teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey, kita akan lihat sejarah perubahan dasar ini macam mana boleh berlaku. Okey, pada tahun 1873, Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Okey, dia ambil alih pucuk pimpinan, maka berubahlah dasar. Apa yang berlaku perubahan dasar tersebut? Berubah dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri Melayu. Okey, perubahan pucuk pimpinan itu telah mengubah dasar British daripada tidak campur tangan kepada dasar campur tangan. Okey. Ini kita boleh lihat ya. Peta Eropah yang menunjukkan kedudukan kuasa Sepanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Okey. Kita akan lihat strategi yang digunakan oleh Belanda untuk meluaskan kuasa di negara kita. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, Belanda menggunakan 3 strategi ataupun 3 pendekatan. Serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, ini serangan fizikal. Okey, kita lihat serangan fizikal. Okey, yang pertama Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor. Pada tahun 1650, itu serangan fizikal lah tu sebab berperang. Okey, seterusnya pada tahun 1763, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau. Kenapa berperang? Kerana dia bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Seterusnya ada lagi serangan fizikal berlaku pada tahun 1782. Dengan siapa Belanda berperang? Masih lagi dengan Johor. Sebab apa? Berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Ada lagi serangan fizikal 1784. Sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka. Berlaku perebutan perairan Selat Melaka. Dan pada tahun 1784 dan 1785, Belanda berperang lagi dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Itu kita menamakan dia sebagai serangan fizikal sebab mereka berperang. Itu kita panggil serangan fizikal. Berlaku pertumpahan darah lah cikgu ya. Ya, tepat sekali. Okey. Kita pergi kepada pendekatan ataupun strategi kedua, itu pakatan. Okey, pakatan ni maksudnya pihak tersebut berpakat dengan satu pihak yang lain lagi untuk menguasai sesuatu tempat. Contohnya pada 1641 Belanda mengadakan pakatan dengan siapa? Dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Dan ada juga Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, dan strategi yang terakhir digunakan oleh Belanda ialah perjanjian.
Okey, bila berlaku perjanjian ini? Pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak. Sebab apa dia buat perjanjian dengan Perak ni? Untuk mendapatkan apa? Perak terkenal dengan Biji timah. ya, tepat sekali. Dan pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Dan Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Okey, itu ialah strategi yang digunakan oleh Belanda. Saya ulang balik, satu, serangan fizikal. Betul. Kedua, pakatan. Ketiga, perjanjian. Okey, kita pergi kepada strategi yang digunakan oleh pihak British pula. Okey, ada banyak strategi yang digunakan oleh pihak British. Yang pertama, ada manipulasi. Ada tipu helah. Ada pakatan. Ada ugutan. Ada perjanjian, adanya pajakan dan ada serangan fizikal juga. Itu persamaan strategi Belanda dengan British. Baik. Belanda pun ada serangan fizikal, Betul. British pun ada. Ya. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita lihat ya. Manipulasi. Okey, manipulasi ni British mendapatkan Singapura. Iaitu berlaku perebutan takhta di Perak dan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Betul. Dekat Perak ada masalah perebutan takhta. Jadi British menggunakan alasan tersebut untuk campur tangan di Perak. Dan ada juga kejadian Lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api Tanjung Rakado. Dan dua kejadian tersebut menyebabkan British menggunakan alasan tersebut untuk campur tangan. Dia menggunakan situasi yang berlaku di setiap negeri untuk campur tangan. Dia manipulasikan keadaan. Okey, seterusnya serangan fizikal. Baik. Okey, serangan fizikal tu, kenapa berlakunya serangan fizikal? Keenggalan penghulu Dur Said tunduk kepada kekuasaan British. Okey, Dur Said ni tak nak tunduk pada kekuasaan British. Okey. Di Melaka menyebabkan British menyerang Nanning pada tahun 1831 dan 1832. Dan British juga buat lagi serangan fizikal. Macam mana dia menyerang? Dia membedil Kuala Terengganu. Itu serangan fizikal, dia bedil. Okey, seterusnya. Seterusnya Ada soalan untuk murid, ada cikgu. soalan untuk menguji murid-murid saya. Selain daripada pendekatan manipulasi, strategi serangan fizikal, apakah strategi-strategi lain yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita? Strategi lain yang diguna pakai. Ada banyak ni. Boleh murid kita berikan jawapan. Silakan siapa yang nak cuba. Okey, silakan Aziz. Aziz angkat tangan, betul. Silakan Aziz. Kuasa Barat seperti Belanda menguasai sesebuah negara melalui perjanjian. Contohnya pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk menampakkan biji timah. Serta pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Sehingga akhirnya Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah ke Belanda. Ya, Okey. bagaimana cikgu? Jawapan yang sangat tepat. Ni saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Haziq. Tahniah diucapkan kepada Haziq. Baik cikgu, kerana jawapan Haziq tepat, boleh cikgu beri sedikit penjelasan jawapan untuk Haziq yang Haziq berikan tadi. Ini Silakan. berkaitan dengan perjanjian. Betul. Okey, saya nak uji minda. Okey, perjanjian ni maksudnya sesuatu kuasa baik British dengan Belanda, mereka akan adakan perjanjian antara dengan pihak lain untuk apa? Untuk memastikan mereka mendapat kawasan yang diinginkan. Jika ada perjanjian maksudnya adalah hitam putih yang membuktikan mereka menguasai sesuatu kawasan tersebut. Didik TV KPM